Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi menerusi channel YouTube bersama Suzana Ghazali. Saya lah tu, Suzana Ghazali kan. Untuk anda yang baru mengikuti saya di channel YouTube, terima kasih. Dan kalau anda masih belum lagi subscribe channel YouTube ini bersama Suzana Ghazali, tolong subscribe dan tolong share ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini saya dapat luangkan masa untuk melaksanakan janji saya bagi membincangkan topik bila suami nak kahwin lagi. Seperti yang saya maklumkan dekat Facebook saya dah rakam dah sebelum ni, tapi disebabkan 18 minit lebih melibatkan dua faktor utama, maka YouTube tak terima video saya. Jadi dah edit-edit, maklum sajalah. Orang ni amatur lagi buat edit video ni. Jadinya tak menjadi. Sebab itulah saya buat pula video ini. Dan kali ini, untuk video yang ni, saya namakan topiknya Bila Suami Nak Kahwin Lagi Part 1. Sebab apa? Kan sebut tadi ada dua pecahan kan. Jadi kalau nak dipendekkan, jadi kita pecahkan fakta dia. Dan untuk part 1 ini, part 1 ini, saya nak bincangkan tentang permasalahan yang berlaku. Bukan saja yang viral, kan viral isunya hari itu tentang seorang wanita yang berkongsi kisah dia menguruskan perkahwinan suaminya, kan. Ramai yang bagi komen, ramai yang mengatakan dia kuat, alhamdulillah. Tapi ada juga pula yang komen yang saya pun baca jugalah ni yang dia sebut wanita-wanita yang menerima poligami ini adalah wanita yang lembik. Allahu akbar kabira. Saya pun terfikir juga kat mana lembiknya kan. Saya bukan memenangkan wanita yang berpoligami ataupun orang kata memprovok poligami, tak, okey. Tapi untuk perbincangan kita hari ini dengan topik yang memang agak serius, yang agak panas terutama untuk wanita ini, kita cuba bincangkan daripada segi hukum syarak khususnya, okey. Baik, satu, adakah wanita yang menerima poligami ini lembik? Okey. Jawapan saya untuk seorang yang berpengalaman mengendalikan kes-kes dan memang rata-rata menyebabkan orang ketiga, saya tak bersetuju bahawa wanita yang menerima poligami itu adalah wanita yang lembik. Sebabnya, mana-mana wanita yang menerima poligami, sama ada anda isteri yang pertama, kedua, ketiga ataupun keempat, cukup quorum dah kan, anda adalah wanita yang kuat. Dengan syarat anda tidak dianiaya dan anda diberikan hak anda yang sewajarnya. Tapi kalau anda biarkan diri dianiaya, jangan kata yang poligami, seorang-seorang bini tu pun anda lembik, tahu tak? Anda biarkan diri anda dianiaya. Jadi moralnya, kalau anda menerima poligami, anda masih dapat hak anda. Anda adalah wanita yang kuat. Sebab anda sanggup berkongsi kasih, anda sanggup membenarkan hikmah syariat dalam poligami. Sebab poligami ni bukan benda yang haram, okey? Walaupun hukum perkahwinan, asal hukum yang menikah seorang tu pun ada sunat, harus, makruh, wajib dan haram. Sama juga ke poligami, okey? Tapi nak cerita kata, poligami juga ada hikmah dia. Okey, berbalik pada soalan, okey. Adakah seorang wanita itu wajar dan hukum jugalah wajibkah dia menguruskan perkahwinan suami dia kalau suami dia nak kahwin lain? Saya ada kes, saya tak nak cerita pasal yang viral sebab tu bukan kes saya, itu kes yang viral saja. Tapi saya ada beberapa kes yang saya kendalikan. Ada isteri yang mengadu suami menderhakakan dia. Suami menusyuskan isteri sebab isteri tak nak pergi meminang bakal isteri si suami. Kata wanita tu, Kak Su, saya dah tak kisah Kak Su. Kalau dia nak kahwin pun dia kahwin lah. Pergilah buat permohonan lengkap, ikut mahkamah. Tapi kenapa pula saya yang nak kena pergi meminang? Persoalan dia, wajib ke isteri tu pergi meminang?
yang redha urus perkahwinan, pergi meminang, pergi ikut teman kahwin tu cerita lain. Ceritanya hak yang dipaksa dengan arahan suami ini. Adakah wajib untuk wanita yang seperti ini mengikut kata suami? Kita faham, ikut hukum syariat, suami, apa yang suami suruh, apa yang suami larang kepada si isteri, selagi tidak melanggar syariat, isteri kena ikut. Persoalannya, nak poligami ikut, bukan langgar syariat tak? Okey. Memang poligami itu tak melanggar syariat. Tapi, macam sebut tadilah, kena tengok dulu anda, si suami ini, adakah layak, adakah anda mampu untuk berpoligami. Rata-rata kes saya, ramai isteri yang kalau suami dia memang layak, memang mampu, memang jaga isteri yang ada dengan anak-anak tu memang komplit lah kan. Cukup syarat semua, memang memenuhi kehendak. Ramai isteri yang memang minta dengan saya, tolong Kak Su, macam mana saya nak berlapang dada, macam mana saya nak redha untuk suami saya kahwin lagi. Tapi kenapa isteri ramai yang tak bersetuju? Hak seorang sedia ada pun kau tak boleh, bukan kata mampu kau mampus. Kan itu yang menjadi masalah dia. Okey, so berbalik pada soalan. Sebelum saya jawab, mengikut hukum syarak, okey, seorang suami dibolehkan untuk berpoligami tanpa kebenaran isteri sedia ada. Dan mengikut hukum perundangan kita juga, undang-undang yang kita ada kat Malaysia ni, undang keluarga Islam Malaysia ni, okey, di seluruh Malaysia, okey, isteri juga tak perlu memberikan kebenaran kepada suami untuk kahwin lain. Yang cerita kartun kata malam-malam hulur kertas terus sign pejam mata tu kan, tu semua propa tu, tipu belaka, tak ada bendanya, tak ada. Hatta kalau contoh kata isteri terus bersetuju dah, yang Arif tolonglah, yang Arif bagilah suami saya kahwin lain, kok ada kan. Tapi kalau yang Arif tengok-tengok, kau ni tak layak, tak jadi juga. Okey, nak cerita kata undang-undang dan hukum syarak tidak meletakkan keizinan dan persetujuan isteri itu perlu untuk suami kahwin lain. Maksudnya, Islam dan undang-undang beri kebebasan kepada suami. Dah kalau hukum syariat dan undang-undang pun bagi kebebasan dengan syarat kepada suami, tidak perlu mengikat isteri sedia ada untuk bagi persetujuan. Kenapa pula kau nak paksa isteri engkau meminang bakal isteri untuk engkau? Sejauh mana isteri itu suka atau rela, dia bagi izin pun, tapi hati dia tetap terluka. Dan Islam tak benarkan isteri yang dah berkorban untuk menerima cinta baru suami tadi untuk dibebankan lagi perasaannya. Tak wajib untuk isteri pergi meminang walau suami bagi arahan. Okey, kalau nak kahwin lain, cakap je dengan suami, pergilah uruskan ikut perundangan, saya serah kepada yang hakim, yang arif. Dan anda sebagai isteri wajib pergi ke mahkamah untuk pertahankan hak anda. Jangan biar macam tu saja, okey? Maksudnya sekarang ni, kalau ada suami yang paksa, abang, saya minta maaf. Kalau abang nak kahwin lain, abang pergilah minta dengan hakim. Kalau hakim benarkan, hakim luluskan, saya serah diri. Saya tak kisah, saya ikutlah. Tapi saya akan pertahankan hak saya, dan kalau ada anak, hak anak-anak anda. Kena pastikan ini. Dan untuk lelaki, kena ingat, tiket jantina sebagai lelaki bukan lesen untuk anda berpoligami. Dan untuk wanita, tolong jangan provoke suami anda. Abang layak ke? Abang tak mampulah. Jangan, okey? Sebab, minta maaf, dah ada kes suami yang tak mampu pun nak tanggung isteri yang baru. Tapi mahkamah luluskan kes dia. Kenapa?
Dan kalau benda ini berlaku kepada anda kat luar sana, suami begitu nak kahwin lain, apa anda nak buat? Tunggu bila suami nak kahwin lain part 2. Tunggu, okey? Kita jumpa lagi. Kalau anda belum subscribe, tolong subscribe bersama Suzana Ghazi dan tolong share. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.